Okey, Assalamualaikum. Untuk kelas 4 Mina, 4 Syifa, memandangkan awak ada minta cikgu untuk record PDPR kita. Jadi cikgu recordlah untuk tajuk seterusnya, iaitu kalau kita tengok dalam buku teks 268 ya, cikgu akan sambung muka surat 268 iaitu turus vertebra manusia. Okey, sekejap ya, cikgu share screen. Okey, jadi tajuk ni cikgu dah dah ajar. Okey, yang ni pun cikgu dah terangkan untuk vertebra cervix, iaitu atlas dan axis pun dah selesai. Okey, hari ni kita nak masuk seterusnya kita nak sambung tajuk seterusnya iaitu vertebra atlas. Okey, vertebra atlas. Okey, vertebra atlas pun kita dah selesai sebenarnya. Vertebra atlas ni untuk pergerakan yes mengangguk kepala. Kalau vertebra axis pergerakan menggelengkan kepala. Beza dia kalau vertebra axis ni dia ada cuaran odontoid. Ini pun cikgu dah sentuh dalam kelas kita sebelum ni. Okey, jadi hari ni cikgu nak sambung vertebra seterusnya iaitu vertebra thorax. Okey, vertebra thorax. Okey. Vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. So kalau awak tengok ni panjang cuaran spina dia. Sebab tu kalau kita tengok ni keadaan dia bila dia berada di dalam turus vertebra kita, tulang belakang kita. Okey, nampak? Dia panjang sebab tu kita boleh rasa kalau kita pegang di belakang badan kita, kita boleh rasa tajam-tajam ni. Jadi ini vertebra thorax yang mempunyai cuaran spina yang sangat panjang. Okey, cuaran spina dan cuaran melintang, cikgu ada bagi tahu sebelum ni dalam kelas. Kedua-dua ni asalkan nama dia cuaran adalah untuk tempat pelekatan otot dan ligamen. Maknanya kalau ni tubuh badan kita ni badan kita. Okey. Awak nampak tak? Dia kan duduk di belakang tu. So kalau daripada belakang ni bahagian badan kita belakang kita. Dia kan duduk sini. Jadi kalau cuaran spina ni awak nampak tak dia nak melekat dengan otot di belakang ni. Dia nak melekat dengan daging-daging di belakang. Kalau yang duduk di hujung ni, dia di kiri kanan ni cuaran melintang dia ni untuk melekat dengan daging belah kiri dengan belah kanan. Kalau cuaran spina ni untuk daging di bahagian belakang. Kalau cuaran melintang kiri kanan untuk lekat daging otot di kiri dan kanan badan. Dan juga ligamen. Okey, cuaran melintang kecuali vertebra thorax nombor 11 dan 12 mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. So nombor 11 dengan 12 ni dia mempunyai muka sendi. Mana muka sendi ni? Ni muka sendi ni. Sebab dia nak bersendi dengan tulang rusuk. Nanti kalau awak tengok daripada bahagian hadapan, kalau awak tengok vertebra thorax ni dada. So vertebra thorax ni dia bilangan dia 12 sama dengan bilangan tulang rusuk kita. Bilangan 12 ni, turus vertebra ni yang ada dekat vertebra thorax ni, bilangan dia sama dengan bilangan 12 tulang rusuk. Okey, dia selari, nampak ni? Ni, dia selari dengan tulang rusuk ni. Dia selari dengan tulang rusuk ni. Jadi sebab tu dia ni vertebra thorax ni bilangan dia 12 sama dengan bilangan 12 tulang rusuk. Dan dia kata vertebra thorax yang nombor 11 dengan 12 mempunyai muka sendi. Kenapa dia ada muka sendi? Sebab dia nak bersendi. Bersendi ni maksud dia bersambung. Sebab dia nak bersambung dengan tulang rusuk. Okey, seterusnya kita tengok vertebra lumbar pula. Vertebra lumbar ni yang duduk di bawah ni. Kalau awak ingat balik, cikgu ada ajar awak kan bilangan turus vertebra kita 7,
12, 5, 5, 4. Campur semua kita dapat berapa? Campur semua kita dapat 7, 12, 5, 5, 4. Kita ada berapa? Kita ada sebanyak ni, awak takut lupa, cikgu buka balik. 33 ruas tulang vertebra. Ni nampak cikgu ada bagi ni. 7 vertebra cervix, 7 vertebra cervix, 12 vertebra thorax, 5 vertebra lumbar, 5 sacrum dan 4 coccyx. So yang ni cikgu dah terangkan 7 tu. 7 vertebra cervix tu kita dah terangkan. Vertebra cervix ni dia ada axis dan atlas. Lepas tu 5 tu memang dipanggil sebagai vertebra cervix. Okay, 12 ni cikgu kata sama dengan bilangan tulang rusuk vertebra thorax. Okay, kemudian cikgu nak fokus kepada vertebra lumbar. Okay. Sebab apa cikgu tekankan bilangan-bilangan ni? Sebab nota cikgu ni dia tak nampak yang bahagian bawah ni. Awak kena rujuk buku teks sebab cikgu copy paste buku teks. Okay, seterusnya kita tengok vertebra lumbar. Vertebra lumbar ni merupakan vertebra yang terbesar dan terkuat. Kenapa? Sebab dia duduk bahagian pinggang punggung dah kita ni. Okay, jadi vertebra terbesar dan terkuat mempunyai cuaran spina yang pendek. Nampak? Cuaran spina dia pendek saja. Sebab tu kita dah tak rasa dah bila ke bawah tu kan. Mempunyai cuaran spina pendek, mempunyai sentrum yang besar, mempunyai sentrum yang sangat besar. Tujuan dia nak menyokong berat bahagian bawah iaitu belakang badan. Sebab dia ni, vertebra lumbar ni dia sudah menuju ke pinggang dan punggung kita. Jadi dia kena ada sentrum yang besar lah untuk sokong berat bahagian bawah badan. Okey. Nampak ni, yang ni yang cikgu kata ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan awak perasan tak? Cuaran spina ni dia dah makin pendek dah. Berbanding hak ni kan dia rasa sangat dia tajam tu. Tapi bila dah ni dia dah pendek dah cuaran spina tu. Okey, dan awak nampak tak? Semakin ke bawah kita nampak ni vertebra ni semakin besar. Okey, seterusnya kita masuk sacrum. Sacrum ni yang ni Sacrum ni yang ni. Awak nampak tak ni ni sacrum. Okey, sacrum ni ialah 5 vertebra tetapi dia tak putus-putus tetapi dia bercantum. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5 lah daripada atas tu. 1, 2, 3, 4, 5 dia ni adalah vertebra yang bercantum. Jadi sebab dia bercantum tu kita nampak bentuk dia macam ni. Untuk membentuk satu tulang yang berbentuk segitiga. So kalau kita tengok dia bentuk macam segitiga. Nanti bila bersemuka nanti cikgu akan tunjuk replika turus vertebra. Ada di dalam makmal kita Ada vertebra ni ada satu persatu sampai 33 33 bilangannya. Okay, kemudian vertebra caudal. Vertebra caudal ni ataupun coccyx ataupun dalam bahasa kalau belajar pendidikan Islam kita panggil tulang sulbi. Okay, kita panggil tulang sulbi. Tetapi cikgu tak nak guna perkataan ni. Cikgu nak guna perkataan istilah biologi iaitu caudal. Okay, vertebra caudal ni 7, 12, 5, 5, 4. So dia ada 4 tulang yang juga bercantum. Kita tak nampak sangat dia ni. Okay, kita tak nampak sangat dia bercantum. Kena tengok yang real ada di makmal, dia sebenarnya ada 4 ni. Dia ada 4 bercantum bersama-sama untuk membentuk segitiga yang kecil dan meruncing pada satu hujung. Jadi sebab tu kalau kita tengok macam kita ni ada ekor. Jadi ekor tu ialah caudal. Okay, jelas Okey, jadi persamaan antara vertebra dengan perbezaan ni awak kena hafal lah sebab yang ni pun antara tajuk yang penting. Jadi apa persamaan kesemua vertebra tu yang ada 33 tadi. Jadi kesemua vertebra semuanya ada cuaran spina, semuanya ada cuaran melintang, semuanya ada sentrum kecuali vertebra atlas. Atlas yang vertebra cervix tadi dan semuanya ada salur saraf. Jadi senang kesemuanya ada cuaran spina, cuaran melintang, salur saraf dan sentrum. Kalau cikgu ambil yang penting je. Cuaran spina dan cuaran melintang, salur saraf. Yang sentrum tu biar.
Okey, sebab apa? Sebab nanti awak nak kena tulis ni kecuali vertebra atlas. Kecuali awak tulis lah. Maksudnya dalam exam awak tulis kecuali. Jangan pula tertinggal perkataan kecuali ni. Kalau nak tulis persamaan. Okay, untuk perbezaan antara vertebra, kita ambil yang penting lah, yang sangat jelas perbezaan dia, iaitu vertebra cervix, vertebra thorax dan vertebra lumbar. Okay, kalau vertebra cervix, cuaran spina pendek. Okay, thorax, cuaran spina panjang. Vertebra lumbar, cuaran spina pendek. Cikgu, saya perlu hafal ke ni? Yes, perlu hafal, faham dan tahu. Okay, kalau vertebra cervix, cuaran melintang, lebar dan pendek. Kalau vertebra thorax, cuaran melintang, panjang. Sebab apa yang dia panjang? Sebab dia nak bersambung dengan tulang rusuk. Okey, dan vertebra lumbar, cuaran melintang, pendek. Jadi kena tahulah kalau vertebra cervix ni lebar dan pendek. Kalau thorax sangat panjang. Kalau vertebra lumbar pendek saja. Okey, vertebra cervix sentrum kecil, thorax sentrum sederhana, kalau lumbar sentrum besar. Okey, vertebra cervix mempunyai sepasang foramen melintang, vertebra thorax tiada foramen melintang, vertebra lumbar tiada foramen melintang. So kena cari cara lah macam mana nak hafal ni. Kalau cikgu hafal salah satu, katakan contoh vertebra thorax, thorax spina panjang. Thorax, awak buat macam ni lah, awak nampak dah S belakang ni. So spina dia panjang, cuaran spina panjang, hak lain pendek. Okay, kemudian vertebra cervix. Awak ambil hak ni, hak penting je. Maknanya panjang-panjang. Oh, maknanya gini, vertebra thorax ni cuaran spina panjang, cuaran melintang pun panjang. Betul cikgu? Hak lain tu pendek. Hak ni kalau boleh tulis pendek pun tak apa dah. Okay, lebar dan pendek. Okay, lepas tu ingat pula, lumbar ni dia duduk dekat bahagian punggung dan pinggang dah. Jadi sentrum dia sangat besar. Yang lain awak atur sendirilah. Cervix kecil, thorax sederhana. Okay, lepas tu ingatlah cervix ni dia je yang ada sepasang foramen melintang. Yang lain tak ada. Jadi kena cari caralah untuk mudah penghafalan awak. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 270. Bagaimanakah tulang-tulang ini bercantum? Bercantum ni maksud dia bersambung lah kan? Bercantum, bersambung bersama membentuk suatu rangka. Tulang terlalu tegar untuk membengkok tanpa patah. Terdapat tisu penghubung yang fleksibel untuk membentuk sendi yang memegang tulang bersama untuk membolehkan pergerakan berlaku. Jadi awak pun tengoklah, cikgu nak ajar tentang sambung, tulang bersambung-sambung. Cikgu ada ajarkan awak sebelum ni, cikgu kata sendi-sendi ni awak tukar perkataan dengan sambung. Jadi maknanya tulang ni bersambung dengan adanya sendi. Okay, tulang bersambung dengan adanya sendi. Jadi sendi tu pula dia kena fleksibel. Maknanya dia boleh fleksibel deh. Dia tak boleh terlalu keras sangat, sebab kalau keras kita nak membengkok kita akan patah lah, tulang kita akan patah. Okey. Jadi sendi-sendi ni apa? Sendi ni ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara rawan dengan tulang. Maksud cikgu macam ni. Ni tulang. Jadi dekat hujung ni mesti ada tempat pertemuan yang kita panggil sendi. Boleh? Okey, jadi sendi ni ialah tempat pertemuan, tempat bertemu hujung dengan hujung. Hujung apa? Hujung tulang dengan hujung tulang. Jadi mesti ada sendi. Jadi sendi ni ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara rawan dengan tulang. Okay, jadi ada sendi, ingat Dan di hujung ni ada rawan. Ni hujung ni ialah rawan. Jadi cikgu bukan nak tunjuk yang ni, tak, cikgu kata sendi. Sendi ni adalah tempat bertemu tulang dengan tulang. Tapi dekat hujung tulang tu dia ada rawan. Rawan ni hak mana? Kalau awak makan tulang ayam, hak warna putih dekat hujung tu, hak putih hujung tu, itu sekejap yang cikgu tulis. Itu ialah rawan. Okey.
Kebanyakan sendi membenarkan tulang bergerak secara relatif kepada satu sama lain. Dan sendi ni ada 3 jenis. Sendi ada 3 jenis. Yang pertama, sendi yang memang tak bergerak. Dia cuma duduk di hujung-hujung saja. Okay? Dia cuma tempat bertemu tulang dengan tulang. Tapi ada jenis sendi yang tidak bergerak. Dia tak bergerak. Contoh, sutures, sutur. Dalam bahasa ni, sutur yang terletak pada kranium di tengkorak kepala. Lepas ni kita akan tengok dah. Sutur pada kranium di tengkorak kepala. Ni yang awak nampak macam getok-getok. Awak kata tengkorak orang tu getok. Bukan, ini ialah sutur. Sutur ni ialah sendi. Sendi yang menghubungkan kranium tengkorak ni dengan tulang ni. Tulang ni dengan tulang ni. Jadi sutur ni sendi yang tidak bergerak. Dia tak boleh gerak. Jelas Sutur ni ialah sendi yang terletak pada tengkorak antara tulang kranium yang tidak bergerak. Dia adalah sendi yang tak bergerak. Yang kedua, sendi bergerak sedikit. Sendi bergerak sedikit. Sendi bergerak sedikit ni contoh cakra rawan antara tulang vertebra dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Mana ni? Ni. Tulang rusuk pertama, nampak? Ni tulang rusuk pertama. Ni ada rawan. Rawan ni bersambung dengan sternum bahagian tengah ni. Jadi dia boleh bergerak sedikit. Jadi sendi dekat sini antara tulang rusuk pertama dengan sternum ni dua-dua tak ada tulang dah. Jadi hanya boleh bergerak sedikit sahaja. Hanya boleh bergerak sedikit sahaja tu dekat sini. Bergerak sedikit sahaja. Kemudian ni antara tulang ni dengan tulang ni vertebra, antara vertebra pun dia boleh bergerak tapi dia bergerak sedikit sahaja. Sebab tu kita boleh membongkok membongkok badan kita sebab dia benar pergerakan tapi pergerakan sedikit sahaja. Dan akhir sekali, sendi yang bebas bergerak. Sendi yang memang bebas bergerak dan ada 2 jenis pula, iaitu sendi ensel dan sendi lesung. Nanti kita tengok apa dia sendi ensel, apa dia sendi lesung. Jadi dua-dua ni adalah sendi yang bebas bergerak. Tadi dia mesej rupuk ni dia berhenti dah saat ni. Ini mesej rupuk pula. Sekejap cikgu tutup ni tingkap. Ada gangguan sikit lah. Harap kurang sikit bunyi dia. Kalau bersemuka, biasanya kita akan buatlah benda ni. Jadi, nanti tengok cikgu akan beritahu bila cikgu nak awak buat chicken wing dissection dah. Cikgu nak awak buat pembedahan untuk chicken wing. Jadi cikgu nak tetapkan sekejap cikgu tengok jadual hari gapo boleh buat. Sekejap cikgu cek jadual lah. Tingkatan 4 cikgu ada kelas hari Selasa. So boleh tak hari dalam minggu ni lah. Maksudnya dalam minggu ni maybe hari Selasa atau hari mana-mana cikgu nak awak buat pembedahan. Belilah sayap ayam ni. Sayap ayam ni dia ada jual di kedai. Dia jual untuk sayap saja ada. Jadi cikgu nak awak ambil gambar sebelum kena label macam ni. Sebelum kena label macam ni. Maknanya mana forearm dia, upper arm dia. Kemudian selepas awak buang isi-isi kulit dia ni, buang isi-isi kulit dan cikgu nak awak cari bicep, tricep dan tendon. Ini sahaja yang awak nak kena cari. Tricep, bicep, tendon. Nanti cikgu akan maklum balik bila dekat hari Selasa nanti. Maknanya awak boleh buat sendiri. Cikgu nak awak cari benda ni lah. Mana tulang lengan dia humerus mana. Lepas tu cari ulna dan radius. Lepas tu mana metacarpal phalanges dia. Nanti cikgu akan bagi salinan ni untuk awak tengok sebagai rujukan. Lepas tu cari otot bicep dan tricep.
Bicep, tricep ni kita akan belajar lepas ni. Ni gambar yang dia yang lebih jelas. Nanti cikgu akan terangkan balik sebab yang ni agak payah sikit lah kalau tak hati-hati. Bila awak potong ayam tu biasanya awak akan terpotong sekali dengan tendon dia. Okay, dia jadi tak jumpa lah. Dia yang warna putih macam ni, itu ialah tendon. Tak apa, nanti cikgu akan terangkan balik. Kita akan belajar dulu. Gambar ni kita akan bagi lepas ni. Okay, biar dulu. Okay, tak usah mikir lagi. Kita pergi kepada sendi dulu. Biar kita belajar dulu sendi, kita kenal bicep, tricep. Lepas tu cikgu akan maklum balik. Tapi mungkin minggu ni lah kita akan buat. Okay, seterusnya kita akan masuk sendi bebas bergerak yang cikgu kata ada 2 jenis tadi, iaitu sendi engsel dan sendi lesung. Okay, sendi lesung dan sendi engsel merupakan contoh bagi sendi yang bebas bergerak iaitu membenarkan pergerakan bebas. Okay, sebelum nak pergi belajar tentang sendi engsel, sendi lesung tu, mari kita tengok rupa sendi dulu secara umum. Okay, kita nak tengok struktur sendi bebas bergerak serta fungsi-fungsinya. Ni gambar lukisan, ini pula gambar yang dalam badan kita lah. Jadi kalau awak tengok ni tulang dan ini pun tulang. Okay, kalau awak perasan dekat hujung ni dekat hujung ni dengan hujung ni, itulah rawan. Jadi kita tengok dulu deh. Hak duduk di luar ni, hak duduk sini, ni. Hak duduk melindungi tulang tu, ni hak duduk luar ni. Ini ialah kapsul. Kita panggil kapsul, iaitu sejenis tisu bergentian yang membalut sendi dan beri perlindungan kepada sendi. Okey, boleh nampak gambar deh. Okey, kapsul ni ialah tisu bergentian yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Okay, dan kemudian cikgu kata dekat hujung tulang, ni tulang semua ni tulang semua ni. Ni hak warna putih ni. Cikgu katakan kalau awak makan ayam, tulang ayam yang hujung warna putih tu ialah rawan. Okay, jadi rawan ni dia bertindak sebagai cushion. Cushion tu apa cikgu? Cushion kereta, cushion rumah awak. Jadi rawan ni bertindak sebagai cushion. Tujuan dia untuk menyerap hentakan dan mengurangkan geseran. Cikgu suka guna cara macam ni. Serap hentakan, mengurangkan geseran. Serap hentakan, kurang geseran antara hujung-hujung tulang. Rawan juga melindungi tulang daripada menjadi haus. Sebab kalau tak ada rawan tu, tulang awak akan geser. Sakitlah. Contoh, cuba awak buat, awak nak tahu sakit tak sakit tu, cuba awak tengok ni. Katakan awak ambil tangan awak macam ni, awak geserkan. Lama-lama awak rasa panas dan pedih. Panas dan pedih. So macam tu jugalah bila tulang awak tak ada rawan. Bila tulang tak ada rawan, dia bergeser tulang dengan tulang, lama-lama sakitlah. Okay. Okay, seterusnya kita ada membran synovial. Mana membran synovial ni? Ni membran synovial ni, warna merah ni. Ni membran, nama lagi membran. Okey, jadi membran synovial ni tujuan dia merembes bendalir synovial masuk dalam ruang-ruang synovial. Boleh, membran synovial merembes bendalir synovial masuk dalam ruang-ruang synovial. Dan apa fungsi bendalir tu? Kenapa dia perlu rembes bendalir synovial? Bendalir synovial ni sebagai pelincir untuk melicinkan pergerakan ni, untuk mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Macam contoh deh. Awak awak ada kipas. Kipas tu berbunyi rek. Setiap kali awak pasang kipas dia bunyi rek, bising. Okay, jadi awak beli minyak pelincir, awak letak dekat tu, dia tak bunyi dia lah sebab dia sudah licin dah. Mengurangkan geseran. Okay, macam contoh awak ada buayan hak ada ke? Siapa-siapa yang ada buayan tak bubuh ni kat dia bunyi krek. Tapi kalau bila kita letakkan minyak pelincir, dia tak geser dah. So dia tak bunyi dah lah. Okay, jadi bendalir synovial ni untuk pelincir. Nak lincir ke apa? Nak kurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Okay, jadi ini ialah rupa
rupa sendi lah. So yang warna kuning ni tulen lah ni. Ni tulen ni. Okay, tulen-tulen lah ni belakang ni. Okey, seterusnya tadilah cikgu kata kita nak kenal apa sendi lesung, apa sendi engsel. Jadi sendi lesung ni ialah membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Semua arah dia boleh berputar. Contoh macam lengan awak ni. Tengok cikgu boleh gerakkan dalam bentuk bulatan, putaran. Jadi maknanya sini dekat lengan awak ni, dekat humerus awak dengan clavicle scapula awak tu, sini ialah apa? Sendi lesung sebab dia boleh bergerak semua arah. Sendi ini membenarkan ayunan lengan dan kaki dalam pergerakan membulat. Maknanya kita boleh buat circle lah, boleh gerak semua arah. Contoh sendi lesung adalah sendi dekat bahu awak antara humerus dengan lengkungan pectoral dan sendi punggung antara femur dan lengkungan pelvis. Mana cikgu? Dekat ni, dekat paha awak tu. Ni antara lengkungan punggung awak tu, pelvis awak tu dengan paha awak. Sebab tu awak boleh gerakkan kaki awak ni bulatan. Tengok macam gimnastik kan, dia boleh gerak kaki dia tu. Okey, sebab kalau dalam kelas ni cikgu tunjuk dah ni mana ni. Tapi awak kena bayangkan sendirilah antara sendi punggung dengan femur, paha awak tu. Okey, itu ialah sendi lesung yang ada pada tubuh badan kita. Okey, seterusnya sendi engsel. Sendi engsel ni dia macam engsel pintu lah. Macam engsel pintu. Katakan ni contoh pintu awak ni. Cikgu pun bubuh engsel pintu. Pintu awak boleh kan? Boleh tak berputar? Tak boleh. Dia hanya boleh buka luar, dalam. Luar, dalam. So maknanya sendi engsel membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Pada satu satah sahaja. Pada satu arah sahaja. Contoh ni lah. Lengan. Ni lengan awak ni. Atas, bawah. Atas, bawah. Dia tak boleh pusing dah. Dia tak boleh berpusing. Jadi contoh dia kata ialah sendi lutut. Lutut kaki awak ni hanya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Okey, jadi sendi engsel ni duduk di mana? Ada pada siku, ada pada tulang jari tangan ni. Jari tangan ni, sendi engsel ni buat apa? Bawah, atas, bawah, atas. Kita tak boleh musing kalau gini ni bukan. Okey. Dan tulang jari kaki, bukan dekat pergelangan kaki, kena tahu beza. Jadi awak dah boleh bezakan antara sendi lesung. Sendi lesung ni membenarkan pergerakan semua arah. Sendi engsel awak ingat engsel pintu. Okey. Seterusnya, selain daripada kita dah belajar tentang sendi, kita dah belajar tentang tulang, hari ini kita nak belajar tentang tendon, otot rangka dan ligamen. Kita nak belajar tentang otot rangka. Otot rangka ni apa cikgu? Daging. Kalau dalam istilah kita kat daging lah, daging-daging. Mana otot-otot? Ni lah ni, daging-daging. Kalau awak tak nampak daging tak mana cikgu? Isi badan kita. Itulah otot rangka. Okay, kemudian kita nak belajar tentang tendon dan ligamen. Bila kita dah belajar tentang otot rangka, tendon, ligamen, awak dah boleh buat pembedahan sayap ayam tadi. Okey, now kita pergi kepada otot rangka. Ingat otot rangka ni apa? Daging atau kita panggil isi tu. Okay, jadi otot rangka, otot daging ni, kalau kita tengok dia dalam bentuk berkas gentian otot. Awak pernah siar daging, beli daging kan? Daging lembu tu. Awak nampak daging tu macam seberkah gentian otot. Ada saraf dan dalam tu ada salur darah yang banyak. Sebab tu bila kita potong, bila kita terpotong daging kena salur darah keluar darah. Okay. Otot ni awak kena tahu. Otot, asalkan otot, bukan otak dia. Otot, dia bekerja secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan. Iaitu, jika salah satu otot mengecut, maka otot yang satu lagi akan mengendur. Dia memang otot ni dia berpasangan. Jadi kalau satu mengecut,
satu lagi akan mengendur. Jadi kita panggil macam tu ialah otot antagonis. Otot antagonis. Contoh, dekat lengan kita ni kita ada otot bicep dan otot tricep. Mana? Yang atas ni kita panggil bicep. Yang atas ni bicep. Yang bawah ni otot tricep. Ingat bicep, tricep. Okay. Jadi dua-dua ni otot-otot kita lah di mana-mana kan. Otot ni, ni contoh paling mudah. Otot bicep dan tricep ni dia adalah bersifat antagonis. Sebab apa dia antagonis? Okay, nanti dulu kita kena belajar satu lagi istilah. Dia kata otot yang melurus anggota semasa mengecut dipanggil otot extensor. Apa maksud dia? Dia gini. Kalau semasa dia mengecut dia jadi lurus, kita panggil otot extensor. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau otot tu lurus, otot tu mengecut, otot tu kecut, dia jadi otot tu mengecut semasa meluruskan anggota badan. Maka kita panggil dia otot extensor. Okay, otot extensor. Jadi ada cara sebenarnya nak hafal benda ni sebab payah juga awak nak hafal ke. Jadi lucut exmu. Apa cikgu lucut exmu? Lurus semasa otot tu mengecut kita panggil extensor. Lucut exmu. Cara nak ingat. Cikgu nak bantu awak cara mengingat. Lucut exmu maknanya otot tu kalau dia jadi lurus, semasa otot tu mengecut, kita panggil otot extensor. Contoh otot tricep. Apa lepas ni cikgu terangkan. Okey. Sebaliknya, kalau otot tu dia mengecut semasa anggota dibengkokkan, kita panggil flexor. Kalau dia mengecut semasa membengkokkan anggota, kita panggil otot tu sebagai flexor, iaitu cara nak ingat bank cuti fleksibel. Bank cuti fleksibel, bengkok semasa dia kecut, kita panggil dia otot flexor. Okey, caranya macam ni. Dengar molek cikgu nak tunjuk cara macam mana saya nak mudah faham ni. Okey, macam ni. Katakan contoh masa ni awak bengkokkan lengan. Awak boleh bengkok lengan Awak boleh bengkok lengan kerana awak rasa dah otot bicep ni macam gemuk. Macam tokor. Otot bicep masa ni dia mengecut. Jadi awak nampak tak? Otot bicep mengecut semasa membengkokkan lengan. So otot bicep ni kita panggil dia flexor. Sebab apa? Sebab dia mengecut semasa membengkokkan lengan. Jadi otot bicep ni lah yang kita panggil flexor. Okay. Kalau kita luruskan lengan, kita rasa tokor di bawah ni. Kita rasa, tricep pula mengecut bawah ni. Kita rasa tokor di bawah ni. Jadi masa dia melurus, dia jadi mengecut. Maka otot tricep ni kita panggil extensor. Sebab apa? Sebab dia mengecut masa meluruskan lengan. Jadi kita panggil otot tricep ni adalah otot extensor. Jadi kena ngapa sikit lah. Okey, habis yang tu, kita pergi kepada tendon. Tendon ni macam mana kita nak cam? Tendon ni mudah saja. Awak cari tulang, awak cari otot. Dia duduk tengah-tengah. Sebab tu cikgu guna formula TOT. TOT. Apa dia? Tendon menghubungkan otot dengan tulang. So awak cari, ni tulang ulna. Lepas tu, ni, ni tak boleh bukan ni. Ni tulang radius. Ni daging. Ni otot lah, daging ke? Ni otot daging. Jadi dia ni duduk tengah-tengah ni. Maka dia adalah tendon, menghubungkan antara tulang dengan otot. Jadi dia adalah gentian yang kukuh, tidak kenyal dan boleh dilentur.
Gentian yang sangat kukuh dia tak putus mudah-mudah kecuali jika berlaku kemalangan lah. Tidak kenyal dan boleh dilentur. Jadi sebab tu kita boleh naikkan tangan, turun tangan sebab adanya tendon. Okey, seterusnya ligamen. Ligamen cara nak ingat ialah LTT. LTT ni menyambungkan tulang dengan tulang. So nampak tak? Ni tulang ulna. Ni tulang humerus. So ada ni macam getah, macam tali ni yang menyambungkan. Jadi ini ialah ligamen. Nampak? Ligamen. Nampak? So, dua. Ada banyak ligamen. Jadi ligamen ni LTT, menghubungkan tulang dengan tulang. Pada sendi tulang dipegang oleh ligamen yang bersifat kuat, kenyal dan liat. Oh, dia serupa dengan hak ni ke? Dua-dua tu kuat. Tapi kalau tendon tidak kenyal. Tapi kalau ligamen kenyal. Okey, dan liat. Ligamen memberi sokongan, ligamen memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Jadi ligamen ni dia beri sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Okey, jelas Okay, seterusnya dah habis yang tu. Kita pergi dulu kepada praktis formatif and then cikgu nak balik semula kepada pembedahan tulang ayam. Okay, kita tengok dulu praktis formatif. 14.2. Okay, soalan 1. Namakan tulang, kena namakan tulang yang membentuk rangka paksi badan manusia. Cikgu dah ajar ke? Kita ada dua, rangka appendicular dan rangka paksi. Jadi rangka paksi ni ialah rangka paling utama. Jadi kita ada tengkorak, turus vertebra tulang belakang, sangkar rusuk dan sternum. Okay, soalan 2, nyatakan fungsi rawan dan bendalih synovial. Jadi rawan tadi cikgu kata dia ni adalah cushion. Cushion untuk apa? Menyerap hentakan, mengurangkan geseran. Menyerap hentakan, mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Apa fungsi bendalih synovial? Bendalih synovial ni adalah sebagai pelincir. Untuk apa? Untuk melicinkan pergerakan iaitu mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Soalan 3. Nyatakan perbezaan struktur. Dia nak struktur. Dan perbezaan fungsi. Ada dua tugas awak ni. Satu beza struktur, satu lagi beza fungsi antara tendon dan ligamen. Okey, cikgu pergi struktur dulu. Dia macam ni dah, cara nak ingat dah. Dia macam ni cara dia. Tendon, ligamen ni, awak ingat macam ni. Dua-dua ni kuat. Ni ingatlah, dia dua-dua kuat sebab dia sambung tulang dengan otot, tulang dengan tulang kan. Jadi dia ni dua-dua kuat. Tetapi, ingat macam ni. Tendon ni tak gapo, tak kenyal. Tapi kalau ligamen, dia kenyal. Ingat gitu je. Boleh ingat ni tak cukup dah. Tendon, ligamen, dua-dua tu kuat. Jadi dia bukan perbezaan dah. Kita tak boleh royak perbezaan. Ini adalah persamaan. Tapi tendon, awak ingat gini. Tendon tak kenyal. Ligamen kenyal. Nampak? Jawapan. Betul tak cikgu ajar? Tendon tidak kenyal manakala ligamen kenyal. Lepas tu, fungsi. Kalau beza dari segi fungsi, ingat. Tendon, menghubungkan otot dengan tulang. Kalau ligamen, LTT, menghubungkan tulang dengan tulang. Okay, seterusnya soalan nombor 4, terangkan perbezaan. Dia nak tegai perbezaan antara sendi lesung dengan sendi ensel. Bila awak nampak perkataan macam ni, mula-mula nombor 1 kena beri beza, kemudian baru terangkan. Ada dua kerja awak kena buat. Beri beza, kemudian terangkan. Okey, jadi beza dia ialah sendi lesung ni, lesung ni membenarkan pergerakan semua arah, manakala sendi engsel membenarkan pergerakan satu arah sahaja. Tu beza dia. Tapi kita tengok jawapan buku teks ni dia tak terangkan kenapa. Okay, jadi kita terangkan kerana sendi lesung, awak ambil je, membenarkan pergerakan jenis putaran. Bila dia berputar maknanya semua arah. Manakala sendi engsel hanya membenarkan pergerakan satu satah. Jadi bila satu satah maknanya satu arah sahaja. Okey, jangan ambil jawapan buku teks nombor 4 ni, kena tambah sikit. Nombor 1, sendi lesung membenarkan pergerakan semua arah. Kita dia membenarkan pergerakan semua arah.
Manakala sendi engsel satu arah. Bakpoh kena teril lah. Kerana kalau sendi lesung ni, dia membenarkan pergerakan dalam bentuk putaran. Berputar. Jadi sebab tu dia jadi semua arah. Manakala sendi engsel ni, dia membenarkan pergerakan satu satah. Bila satu satah maknanya satu arah. Kena ada pergerakan putaran dengan satu satah tu untuk penerangan perbezaan. Jangan beri beza saja, kena terangkan. Okey, seterusnya cikgu nak masuk 14.3. Sekejap saja 14.3 ni and then cikgu akan stop lah. Okey, so cikgu hanya akan masuk untuk manusia sahaja. Mekanisme haiwan tu kita akan masuk next class. Okey. Mekanisme pergerakan dan gerak alih. Pergerakan ni gerok. Gerok lah, kepala gerok. Tapi kalau gerak alih ni maksudnya kita dah bergerak dari lokasi. Kena tahu beza dia. Pergerakan lah. Gerok, gerok, gerok. Macam contoh tangan gerok. Ni pergerakan. Tapi kalau gerak alih maksudnya gerok beralih tepat. Tu maksud dia. Okey, so kita tengok pergerakan membengkokkan lengan yang cikgu ajar tadi. Jadi awak nampak tak, masa awak membengkokkan lengan, awak nampak tak awak dapat rasa ke? Ni, otot bicep awak tebal. Otot bicep awak tokor. Otot bicep awak tokor tebal. Sebab apa tu? Kalau nak chair tebal tokor tu maksud dia mengecut. Otot bicep mengecut. Kalau cikgu jadi awak, cikgu sebut selalu. Manakala otot tricep mengendur. Nampak dia mengendur, dia nipis. Sebut ni dulu, kalau cikgu buat macam tu. Cikgu akan sebut dulu nombor 1. Otot bicep mengecut, manakala otot tricep mengendur. Sebut selalu. Kenapa? Kerana bersifat antagonistik. Sebut selalu. Ni kalau dalam skema kertas 2. Memang macam ni dia buat. Dia tak buat macam buku teks ni. Dia akan sebut dulu. Semasa membengkokkan lengan, otot bicep mengecut, otot tricep mengendur kerana bersifat antagonistik. Kemudian barulah masuk nombor 2. Daya tarikan terhasil dan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Tarik, pindah, tendon. Cikgu hafal gitu. Tarik, pindah, lepas tu ti balik tendon. Tu cara cikgu hafal. Daya tarikan terhasil dan dipindahkan kepada tulang mana? Sebab bila kita nak membengkokkan lengan tu dia kena pindah ke tulang radius. Sebab radius duduk alik atas. Dipindahkan kepada tulang radius melalui siapa? Tendon. Okey. Lepas tu barulah tulang radius ditarik ke atas menyebabkan lengan dibengkokkan. Barulah buat nombor 3. Itu cara kita hafal. Dan cikgu ulang sekali lagi. Kalau soalan tanya tentang pergerakan membengkokkan lengan, nombor 1, otot bicep mengecut. Manakala otot tricep mengendur kerana bersifat antagonistik. Daya tarikan terhasil, tarik pindah tendon. Daya tarikan terhasil dan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Ingat ni radius tu alik atas. Okey, menyebabkan tulang radius ditarik sebab kita kan nak bengkok nak naik ke atas, menyebabkan tulang radius ditarik ke atas dan membolehkan lengan dibengkokkan. Okey, tu satu. Seterusnya kita nak masuk pergerakan meluruskan lengan. Meluruskan lengan ni dia berlawanan. Tadi cikgu kata bicep mengecut kan? Okey, sekarang tukar. Otot tricep mengecut, manakala otot bicep mengendur. Awak rasa kan tokor ni. Otot tricep mengecut, manakala otot bicep mengendur tambah kerana kedua-duanya bersifat antagonistik. Okey, lepas tu macam tadi juga tarik, pindah tendon. Daya tarikan terhasil dan dipindahkan kepada tulang ulna. Apa cikgu? Sebab dia nak turun di bawah. Sebab tulang ulna ni duduk di bawah kan? Jadi dia pindah kepada tulang ulna melalui tendon. Jadi formula sama, tarik, pindah, tendon. Daya tarikan terhasil dan dipindahkan kepada ulna melalui tendon. Nombor 3, ni nombor 2 dah. Okay, nombor 3, tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan dapat diluruskan.
Tulang ulna sebab dia duduk bawah, ditarik ke bawah dan membolehkan lengan diluruskan. Mudah je nak mengapa. Okey, seterusnya kita masuk kaki. Kaki ni agak sukar sedikit lah. Cikgu tulislah dah. Sukar sikit sebab kaki kita tak boleh nak rasa sangat. Okey, pergerakan kaki juga dihasilkan melalui tindakan pasangan otot berantagonis. Awak nampak je perkataan otot mesti antagonis. Okey, untuk kaki kita ada otot bicep femoris. Dia ada nama dah, femoris. Otot bicep femoris. Sebab apa cikgu femoris? Sebab dia terletak dekat femur. Otot paha awak tu, otot paha awak tu. Jadi sebab tu dia panggil otot bicep femoris. Okey, lepas ni kita akan tengok gambar dia. Jadi dia adalah otot flexor. Apa pula cikgu dia otot flexor? Ingat tak tadi? Bank cuti fleksibel. Dia bank cuti fleksibel. Kalau dia bengkok masa otot tu kecuk, maknanya otot tu kecuk masa anggota tu bengkok, maka dia dipanggil otot flexor. Oh, jadi maknanya kalau kita nak bengkok kaki, otot tu hak kecuk, iaitu otot bicep hak kecuk, otot bicep femoris hak kecuk, maka kita panggil dia tu adalah jenis otot flexor. Manakala otot quadriceps femoris ialah otot extensor. Kemudian otot extensor, lucu X semua tadi. Kalau dia jadi lurus semasa dia mengecup, maka dia adalah otot otot extensor. Okey, nanti dulu. Kita tengok rupa dia dulu. Ni paha ke? Ni betis. So dia kata ni ialah otot betis. Nampak tak? Otot bicep femoris mengecup. Apa cikgu saya nampak mengecup? Sebab dia tengah tebar. Dia tak serupa dengan lengan kita. Lengan kita bicep duduk atas. Tak. Hak ni bicep duduk di bawah. Bicep duduk di bawah. Okay, bicep duduk di bawah. Jadi bila dia mengecup, dia akan menarik femur. Okay, nanti kita akan tengoklah. Yang duduk di atas tu kita tak panggil bicep, kita panggil otot quadriceps. Oh, jadi tak ada lah triceps sini, tak. Dia lain, maknanya lain lah nama otot dia. Okay, otot bicep femoris duduk alik bawah, otot quadriceps femoris duduk alik atas. Jadi bila kita luruskan kaki, kita rasa tokor alik atas ni. Maknanya otot quadriceps femoris mengecut. Okay, now kita nak tengok satu persatu deh. Okay, cikgu buat macam ni dah senang. Nombor 1, otot betis kaki kanan. Ni otot betis, fokuskan kepada otot betis. Otot betis kaki kanan mengecut. Apa mengecut? Nampak tebal ni. Nampak gemuk otot tu. Mengecut supaya tumit kaki diangkat. Nampak? Tumit kaki terangkat. Tapak kaki menolak ke bawah ke atas tanah. Tapak kaki menolak ke bawah ke atas tanah. Okay, maknanya dia tolak ke bawah daripada permukaan tanah. Sebab tu dia boleh terangkat tumit kaki. Tu maksud dia. Okay, nombor 2. Pada masa sama bila kita terakak kaki tu, pada masa sama otot bicep, fokus kepada bahagian otot abang ni, otot bicep femoris mengecup untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Jadi bila kita bengkok kaki, otot bicep kita otot bicep femoris akan mengecup, membolehkan kita bengkok kaki. Kaki kanan dinaikkan. Sebab kita dah bengkok kaki, jadi kaki kanan kita jadi naik lah. Okay, nombor 3, apabila kaki kanan tidak bersentuh dengan tanah. Nampak dia terakak dah. Berat badan disokong oleh kaki kiri yang bersentuh dengan tanah. Kita angkat kaki ni. Jadi hak sokong kita ialah kaki kiri. Otot quadriceps femoris akan mengecut untuk meluruskan kaki. Hak alik atas ni akan mengecut sebab tu tokor, kita angkat kaki terserah tokor, kita serah tebal otot quadriceps femoris bahagian atas sebab dia sudah mengecut untuk membolehkan kita meluruskan kaki. Hak ni lepas cikgu ajar ni, awak tolong ikut arahan, terabuak 1, 2, 3, 4. Baru awak rasa kalau baca hafal macam ni payah. Okay, seterusnya otot tibialis. Otot tibialis ni kita
Kadang-kadang kalau kita berlari kuat sangat, kita rasa sakit ni, terik ni. Otot tibialis mengecut untuk menurunkan tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan disokong oleh kaki kanan. Sebab kita dah turun kaki dah. Tumit kita turun, maka berat badan disokong oleh kaki kanan. Keseluruhan urutan diulang dengan kaki kiri. Jadi kalau cara nak mudahkan, awak baca balik 1, 2, 3, 4. Awak cuba buat pergerakan kaki ni, barulah awak faham. Sebab kalau belajar macam ni, awak tak nampak. Okey. Okey, untuk soalan ni cikgu akan tanya awak bila kita buat kelas bila kita buat kelas nanti. Sebab yang ni awak kena cuba buat dulu. Kalau cikgu tanya, cikgu jawab soalan ni. Okey. Jadi cikgu kata tadi belum habis lagi sebab cikgu nak back balik dekat tulang ayam tadi. Jadi bila cikgu dah ajar awak tadi, awak tahu dah lah. Awak dah belajar dah, awak dah tahu dah. Oh, rupanya tulang ayam, sayap ayam ni tangan dia lah. Sayap ayam tangan dia lah untuk dia terbang tu kan. Okay, jadi mesti dia ada bicep dengan tricep. So nampak tak? Yang atas ni bicep, yang bawah ni tricep. Jadi nanti bila awak ambil gambar, awak label lah. Bicep, tricep. Satu, awak dah kenal dah. Yang kedua, cikgu cari gambar yang lebih jelas. Okay. Kalau katakan contoh takdi ada daging. Nampak? Ada daging. Okay, ada daging. Bicep, tricep ada daging. Tapi sekarang pelajar ni dah buang dan dia terbalikkan. Jadi ingat tak cikgu kata tadi? Radius tulang bahagian atas, ulna tulang bahagian bawah. Dan kena hati-hati sebab takut terputus. Ni pelajar ni dia dah putus dah ni. Nampak tak? Sepatutnya sini ada daging. Sepatutnya ni tendon ni menghubungkan tulang ni dengan daging ni. Jadi dia buang dah isi daging ni. Jadi tinggallah tricep tendon. Okay, lepas tu sepatutnya sini ada daging juga. Jadi dia dah buang. Jadi sepatutnya tulang ni dengan daging ni. Jadi dia dah buang forearm tendons. Jadi awak kena buat nombor 1 gambar ni. Kemudian gambar ni yang telah awak buang buang kulit. Lepas tu cikgu nak gambar ni yang sudah awak buang isinya. Jadi ada 3 gambar. Okay. Ni kalau kita, jadi gambar tu cikgu nak gambar yang real. Jadi awak ada 4 tugasan sebenarnya. 1, gambar yang belum buang, ada kulit. Yang tu awak snap. Tapi awak kena label. Yang kedua, gambar yang ada isi ada daging, label. Yang ketiga, gambar yang awak dah buang dah isi, buang isi, label. Dan yang keempat, gambar lukis. Gambar lukis ni macam ni lah. Nanti cikgu bagi gambar-gambar ni dalam grup WhatsApp. So kita habis kelas hari ni. Next kelas nanti kita akan masuk mekanisme gerak alih dalam haiwan. Muka surat 274 sampai habis. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dululah ya. Nanti cikgu hantar gambar ayam tadi dalam grup WhatsApp dan awak nak kena buat dalam minggu ni juga. Kalau ada apa-apa masalah, katakan contoh tak ada dalam negeri ke apa-apa, mesej cikgu, tak ada masalah. Okay, Assalamualaikum.